Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk sejarah tahunan hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu negeri-negeri di Malaysia lah. Okey, kita tengok. Ini adalah peta Malaysia lah kalau korang tengok. Okey, kalau kamu tengok kat sini. Okey. Dari atas sekali, bahagian utara kita ada Perlis, tu Kedah, kawasan di sini yang kecil ni, okey, dia terbahagi pada dua bahagian ni, Pulau Pinang. Kita tengok sini Kedah pun terbahagi pada dua. Sini apa? Langkawi. Kalau korang tengok sini, ini yang Kedah, ini Langkawi lah. Okey, kalau Pulau Pinang dia terbahagi pada dua, sebelah pulau dan seberang sini. Okey, diikuti dengan Perak, Perak besar. Okey, lepas tu Selangor. Lepas Selangor apa? Kamu tengok kat sini. Dalam Selangor tu dia ada wilayah kamu tengok sini. Wilayah persekutuan dengan wilayah wilayah persekutuan Kuala Lumpur dengan wilayah persekutuan Putrajaya. Okey, ada dua dalam kawasan Selangor ni. Okey, kamu tengok sini. Ni Selangor warna hijau ni, Selangor. Tu dia ada dua wilayah di tengah-tengah Selangor tu. Okey. Jadi jangan kamu hairan lah bila masuk Selangor tiba-tiba ada sepadan wilayah KL. Okey, KL tu adalah wilayah lah, dia bukan dalam Selangor. Okey. Wilayah persekutuan. Okey, ada juga lepas keluar KL kamu tengok kat sini kan. Keluar KL, tiba-tiba masuk Selangor. Tiba-tiba masuk balik wilayah persekutuan Putrajaya. Okey. Okey, lepas wilayah persekutuan Putrajaya tu masuk Selangor balik, kita pergi ke depan sikit. Negeri Sembilan. Inilah negeri kamu kan. Negeri Sembilan. Okey. Lepas tu depan sikit Melaka, hujung sekali belah selatan Johor. Okey, kita tengok belah ni pula Okey, Pahang. Okey, Pahang besar. Okey. Lepas tu Terengganu. Ni geng-geng pantai timur ni. Terengganu, Kelantan. Okey, memang cukup. Inilah Malaysia. Ini kita panggil Semenanjung lah. Bahagian Semenanjung. Okey, kita tengok belah ini pula. Sabah dan Sarawak ni. Kita kan ada West dan East Malaysia. Okey, tengok. Sabah. Okey, Sabah yang atas ni tau. Jangan terkeliru. Sabah. Lepas tu kamu tengok yang kecil ni. Ini adalah wilayah Persekutuan Labuan lah. Okey. Dan yang paling besar ni tengok ni. Ini adalah Sarawak lah. Memang banyak. Banyak betul tempat dia kamu tengok. Memang besar gila. Okey. Kita Malaysia ni terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan lah. Okey. 13 negeri di Malaysia ni kita ada Johor, Kedah. Macam saya sebut tadi kan. Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu. Itu di bawah negeri lah. Untuk wilayah ni kecil saja. Negeri ni dia besar. Okey, wilayah persekutuan kita ada 3 lah. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Okey. Okey, untuk negeri ni kita ada 13 jalur. Lepas tu, satu wilayah persekutuan lah. Dia letak satu jalur untuk wakilkan 3 wilayah ni. Betul tak? 14 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Dia, kamu tak nampak sikit ni bawah ni. Ada 14. Okey, dia ada warna putih ni. Ni warna putih 14. Okey. Wilayah persekutuan dia diwakili dengan satu jalur saja sebab dia ada 3 kan. Kira satu lah. Satu jalur ni dia mewakili 3 wilayah persekutuan yang ada lah. Okey. Jom kita tengok nama ataupun asal usul nama-nama negeri-negeri di Malaysia ni lah. Okey. Yang pertama kita tengok Perlis. Okey, asal usul dia dari perkataan Siam lah. Siam iaitu Prolowi. Okey, perkataan Siam. Okey, Prolowi tu bermaksud apa? Bermaksud kelapa hanyut. Nampak kelapa hanyut. Okey, kat Perlis ni mungkin sebelum nak letak nama dia, dia dah banyak kelapa-kelapa hanyut kat dalam sungai-sungai dia orang. Lepas tu nama Perlis juga ada dikatakan berasal daripada peroleh, perkataan peroleh. Ni berkaitan dengan peristiwa ni lah. Kamu tengok kat bawah ni, peristiwa Sultan Ahmad Tajuddin Shah II kurniakan mandat kepada Raja Sheikh Hussein Jamalul Lail. Okey, dikurniakan mandat kepada Raja Sheikh ni yang membantu Perlis menentang Siam. Itu. Okey, yang ni saya ambil dari ni lah rujukan. Okey, kamu boleh tengok juga rujukan dia ada di dalam buku teks muka surat 22. Tak silap saya daripada Hazman Hassan lah. Dalam dia punya kajian salah silah Perlis asal usul pemerintahan Jamalul Lail. Okey. Seterusnya kita tengok asal usul nama Kedah pula. Okey, Kedah. Kedah ni dia daripada perkataan Kedah. Kedah. Okey, bermaksud perangkap gajah lah. Okey, ada juga pendapat kata dia punya perkataan ni kan. Qadah, dari perkataan Qadah dari bahasa Arab lah kan. Kedah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Qadah ni dia adalah satu cawan ataupun gelas yang berkaki yang kerap pedagang Arab jual dekat Alam Melayu. Alam Melayu ni di kawasan Nusantara kita lah. Di kepulauan-kepulauan Nusantara. Okey. Ni contoh ni lah jual.
pedagang Arab. Okey, lepas tu ada juga yang kata dari perkataan Tamil ataupun tulisan-tulisan Tamil yang tulisan dia tulis Kadaram ataupun Kalagam. Okey, ini untuk Kedah lah. Okey, kita tengok asal usul untuk Pulau Pinang punya nama pula. Pulau Pinang punya nama ada kata asal dia punya nama ni daripada perkataan Pula Ko Satu. Tapi bagi orang Melayu Kedah kan, mereka panggil Pulau Pinang ni Tanjung Penaga. Orang Melayu Kedah kan panggil Pulau Pinang ni Tanjung Penaga. Tanjung Penaga. Okey. Sebab banyak sangat pokok penaga lah kat Pulau-Pulau Pinang ni kan. Okey, kat Pulau Pinang. Okey. Lepas tu nama Pulau Pinang juga ada kaitan dengan buah pinang. Macam buah pinang kan, pokok pinang tu kan. Buah pinang. Sebab banyak lah. Dan dia juga antara bahan dagangan yang penting pada waktu tu lah. Okey. Ah, Nama satu kawasan kat tempat Pulau Pinang pun ada nama Penaga. Okey. Dia kat hujung-hujung sikit. Dekat dengan kawasan Bertam. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, untuk Perak punya asal usul. Okey, nama Perak ni memang senang lah kan. Warna kan. Warna Perak, nama pun Perak. Okey, Perak tu macam kita tahu silver lah warna Perak kan. Okey. Perak ni asal usul dia dia berkaitan dengan satu ni lah. Satu situasi yang ada orang tengok warna ikan. Ikan dalam air tu dia berkilat. Berkilat seakan-akan warna perak lah. Kilatan ikan di dalam air. Dia nampak ikan ni warna perak. Okey. Ada juga pandangan kata nama Perak ni ada kaitan dengan ni lah. Warna biji timah putih berkilat yang ada kat negeri. Macam kita tahu Perak antara salah satu negeri yang awal lah kan. Yang ada industri biji timah waktu zaman penjajahan lah. Okey. Ni saya ambil sumber dia daripada kajian Raja Masyitah Raja Arifin. Okey, dengan kajian dia tajuk Etimologi Nama Negeri di Malaysia. Okey. Selanjutnya kita tengok Selangor. Selangor punya asal usul Okey, nama Selangor ni dia bersempena dengan pokok mentagau. Pokok mentagau di Kuala Sungai. Okey, ni Kuala Sungai. Ada pokok mentagau. Okey. Lepas tu cerita dia macam ni lah. Ada pedagang tu singgah di Kuala Sungai tu. Lepas tu dia menyebut Kuala Sungai tu sebagai Kuala Selangau. Selangau. Okey. Akhirnya jadi Kuala Selangor. Macam itulah cerita dia. Okey. Yang ni yang pertama sebab pokok mentagau kan. Lepas tu ada cerita lain pula kata pedagang singgah kat Kuala Sungai tu sebut Kuala Sungai tu sebagai Kuala Selangau. Kuala Selangau tiba-tiba jadi Kuala Selangor. Sebutan dia lama-lama orang sebut Selangau jadi Kuala Selangor. Okey. Ada juga kata nama Selangor ni daripada sejenis serangga lah iaitu selangur ataupun sanggur yang banyak dapat di sungai waktu tu lah. Okey, kita tengok negeri kamu ni Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya Negeri Sembilan ni okey. Nama Negeri Sembilan ni terbentuk daripada gabungan 9 buah luak lah. Luak asal pada tahun 1773. Dulu ada tengok ada 9. 9 buah luak. Okey. Mula-mula start Sungai Ujong, lepas tu Jelebu, Rembau, Johor, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. Kelang kat sini kalau kamu tengok. Kelang. Okey, Kelang ni kat bahagian bawah ni Kelang dah jadi Selangor kan di sini kan Kelang. Okey, kat bawah ni macam kita tahu ni Port Dickson sekarang. Negeri Sembilan dah jadi kalau kamu tahu daerah-daerah Negeri Sembilan ada 7. Okey, ada 7. Kamu pun sedia tahulah kan. Ada 7. Dulu panggil nama Negeri Sembilan sebab dia ada 9 luak. Okey. Okey, lagi satu perkataan Negeri Sembilan ni kan dari dialek Minangkabau lah, Nagari. Itu wilayah lah. Wilayah. Okey. Itu untuk Negeri Sembilan. Okey, kita tengok Melaka pula. Okey, untuk Melaka dari perkataan bahasa Arab lah, Malakat. Malakat ni bermaksud himpunan para pedagang lah, perhimpunan para pedagang. Kan banyak tempat. Melaka macam kita tahu adalah sebuah entrepot waktu dahulu kan. Kerajaan Melaka yang tempat bersinggahnya ataupun berlakunya perdagangan yang paling luas. Macam-macam pedagang daripada pelbagai negara, terutamanya pedagang Arab lah. Sebab tu kita tahu penyebaran agama Islam dari kerajaan Melaka tu macam mana daripada para mesuara boleh menjadi Islam, menjadi sultan. Okey. Itu saya tak nak cerita, kamu dah belajar. Okey. Nama Melaka juga berkaitan macam kamu pun dah belajar kan, nama Melaka ni ada satu peristiwa daripada para mesuara lah. Orang yang membuka kerajaan Melaka ni. Macam kita tahu peristiwa dia macam mana, peristiwa Pelanduk dia. Okey peristiwa Pelanduk. Okey. Satu hari macam kita tahu para mesuara ni dia bersandar, berehat. Tapi lepas tu dia tengok satu kejadian, satu pelanduk kecil ni dia menendang. Tengok menendang anjing buruan dia. Lepas tu
dia tengok macam special lah tempat ni. Tengok pelanduk kecil ni pun boleh kick, boleh tendang anjing buruan. Anjing buruan ni bukan biasa-biasa, anjing buruan ni adalah sangat train dan sangat handal lah untuk memburu makanan-makanan yang boleh dimakan, macam salah satunya pelanduk ni. Okay, tapi dia terkejut tengok, wish, tempat ni ada pelanduk yang boleh tendang satu anjing buruan. Anjing buruan ni kuat. Dia kata bukan biasa-biasa ni, geng. Lepas tu dia tanya dia punya member. Dia tanya ni lah pembesar-pembesar dia. Dia kata, pokok apa yang saya sandar ni kan? Lepas tu dia kata, ni adalah pokok Melaka. Apa tah? Pokok Melaka. Lepas tu dia kata, wish, tempat ni special ni. Saya letak nama Melaka lah sempena pokok yang saya sandar ni. Okay. Itu asal usul nama Melaka lah. Okey, seterusnya kita tengok Johor. Asal usul nama Johor, okey, dia dari perkataan Arab jauhar, itu batu permata yang bernilai lah. Okey. Nama Johor juga disebut dalam naskah Sulatul Salatin. Okey, Sulatul Salatin ni kita tahu bahasa Melayu, ni sejarah Melayu lah maksud saya. Buku sejarah Melayu, Sulatul Salatin. Okey. Maksud dia ujung tanah. Okey, saya nak bagi tahu satu peristiwa yang agak menarik lah kan, berkaitan perkataan jauhar ni kan. Saya punya ustaz dulu, nama dia Johari lah kan. Johari. Okey. Tapi bila dia belajar kat Mesir ke Arab, saya tak ingat. Dia kata kawan-kawan Arab dia tak nak panggil dia Jauhari, sebab dia kata macam dia kata maksud dia wahai permataku, macam tu. Bila lelaki panggil kawan lelaki dia macam tu, dia macam bunyi macam pelik sikit. So dia orang panggil dia uh, Jo ke apa macam tu je kan. Itu adalah peristiwa yang ni lah. Dalam perkataan bahasa Arab ni, jauhar batu permata, Jauhari tu ibarat macam permata saya lah. Dia jadi macam bunyi pelik sikit. Itu saya saja cerita kongsi sikit. Perkataan jauhar tu. Okey, kita pergi tengok ke slide seterusnya. Kita tengok negeri Pahang. Okey, Pahang ni dia berasal ataupun bersempena dengan pokok mahang lah. Okey, dalam Sulatul Salatin ataupun sejarah Melayu, okey, nama Pahang ni dikenali sebagai Indrapura ataupun Pura lah, yang bermaksud pekan. Pekan. Okey, seterusnya kita tengok negeri seterusnya, Terengganu. Terengganu ni senang je. Orang Ganu. Okey. Dia dari perkataan taring anu, iaitu taring besar. Tak tahulah taring besar gajah ke, gading gajah ke, atau binatang liar yang lain yang dikatakan dijumpai di Pulau Duyung kat Terengganu kan. Okey, nama Terengganu juga bersempena dengan perkataan terang yang ganu. Okey, terang je ganu. Lama-lama jadi terang ganu. Okey. Maksud dia dikaitan dengan pelangi lah. Okey, pelangi. Okey, senang saja. Nak ingat nama Terengganu kan. Okey, kita tengok Kelantan pula. Asal usul nama Kelantan. Okey, Kelantan ni dari perkataan kilatan. Okey, cahaya terang. Itu daripada perkataan masyarakat Melayu Patani. Okey. Lepas tu Kelantan juga dikaitkan dengan pokok gelam hutan ataupun kelam hutan lah. Asal usul nama dia daripada pokok ni lah. Kat dalam hutan dia orang jumpa gelam hutan ataupun kelam hutan. Lama-lama sebut Kelantan. Okey. Ada di kawasan pesisir pantai negeri Kelantan dahululah. Okey. Kita pergi ke Sarawak pula. Nama Sarawak lagi senang nak ingat. Daripada Sungai Serak. Sungai Serak orang sebut kan. Sungai Serak lama-lama berubah jadi Sungai Sarawak orang sebut. Okey. Ada juga yang kata Sarawak ni diambil daripada panggilan Portugis ataupun perkataan Portugis lah. Iaitu Serava. Logam antimoni. Logam antimoni. Serava, Sarawak. Nak dekat sama macam tu. Okey, kita tengok pula Sabah. Sabah lagi senang. Dia asal daripada perkataan ni lah, ataupun tumbuhan ataupun makanan nama pisang Sabak. Okey, pisang Sabak. Ni semua makanan orang Sabah dululah. Sekarang pun makan juga. Dulu jadi macam makanan ruji ataupun salah satu sumber makanan yang ramai makan. Okey, pisang Sabak. Okey, dia banyak ditanam di pantai barat Sabah lah. Daripada perkataan pisang Sabak ni, daripada buah pisang ni, jadilah Sabah. Okey, kita tengok wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan ni dia unik sikit lah sebab dia wilayah kan. Okey, wilayah persekutuan ni dia terdiri daripada KL, Labuan dan Putrajaya macam kita belajar tadi. Okey, nama KL ni dikaitkan dengan muara sungai yang dipenuhi lumpur. Sebab tu nama dia Kuala Lumpur. Akibat kegiatan melombong biji timah di Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Okey, sebab orang dulu-dulu waktu penjajahan melombong biji timah, dia punya sungai tu penuh dengan lumpur. Jadi nama dia Kuala Lumpur. Okey, untuk Labuan pula perkataan Labuhan lah, senang. Labuan, Labuhan. Okey, Putrajaya pula bersempena dengan Tunku Abdul Rahman. Nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj lah. Manakala Jaya bermaksud kemenangan atau menuju ke puncak. Itu maksud nama Putrajaya lah. Okey, Tunku Abdul Rahman ni tahu tak siapa? Mesti dah tahu, takkan tak tahu kan?
Perdana Menteri kita. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Saya harap kamu dapat fahamlah sedikit sebanyak tentang negeri-negeri di Malaysia. Okey, terima kasih. Itu saja saya rasa daripada saya.